Tu sebab saya ni datang surau ni masa Ustazah Zai ceramah je. Waktu lain saya tak datang. Contoh kan sahabat-sahabat. Jadi kita nak kata macam mana lagi? Jadikan kritikan tajam tu sebagai penghormatan. Dia nak angkat diri aku ni supaya jadi lebih mulia. Dengan katanya Allah, orang yang cinta ilmu, orang yang beramal akan ilmu, maka yarfa'illah, Allah angkat darjatnya kerana ilmu itu. Maka jangan pilih-pilih siapa guru yang datang ke At-Taufiqiyah. Jangan pilih-pilih tajuk apa yang disampaikan. Asal majlis ilmu je, daripada aku duduk rumah tengok drama ni, baik aku pergi masjid. Kalau duduk kat masjid aku terlelap pun, asalkan tadi aku dah baca nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, pahala dah. Betul kan? Kita tersandar, terlelap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ditakdirkan kita mati pun, hey, bangunlah Ustazah dah habis ceramah tu. Kan? Bangunlah Ustazah dah habis ceramah tu. Rupa-rupa mati tengah dengan majlis ilmu. Kan tadi tu dia berdengkur Ustazah, rupanya mati. Sakaratul maut bunyi dengkur tadi tu. Contoh. Jadi matinya di mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dalam majlis ilmu. Masya Allah. Kan lebih indah daripada mati tengah tengok wayang, mati tengah buat benda-benda jahat. Kan? Jadi itulah yang kita dah faham. Letak sungguh-sungguh orang kritik. Dah tua-tua tak sedar diri lagi. Jangan sentap. Tapi kita sebut pada hati kita, jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Kalau kita boleh ubah minda kita macam nasihat Dr. Aid Al-Qarni ni sahabat-sahabat, hidup kita takkan kisah dengan apa yang orang cakap. Tak luak pun orang tu cakap macam tu. Tapi terima kasihlah sebab dia cakap macam tu lah, maka aku rajin datang ke surau sekarang ni. Contoh. Jadi kalau kita boleh ubah macam ni, bahagia hidup. Sebab kitab Latahzan insya-Allah mengubah diri kita daripada suka negatif otak ni, dari suka bersangka buruk, dia akan jadi fresh sentiasa. Sentiasa semangat nak hidup, sentiasa bersangka baik dengan Allah dan seluruh hamba Allah. Percayalah. Tak percaya tanya kawan-kawan kita yang dah habis menekuni 281 bab dalam kitab Latahzan. Kami bahas setiap hari sejak PKP sejumlah 431 hari. Tiap-tiap hari. Jadi orang yang follow setiap hari ni, dia ada rasa perubahan pada diri dia. Betul lah Ustazah, dulu saya ni kerja sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak sentap, sikit-sikit nak kecil hati. Rupanya tak boleh kan Ustazah? Yang rugi tu saya sendiri. Tahu tak apa. So sekarang kerja Ustazah semakin senang. Dah tak banyak dah orang mengadu macam-macam, kecil hati lah, sentap lah. Sebab dia pandai pujuk hati dia sendiri. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keenam, berharaplah akan redha Allah semata. Kita hidup, kalau kita masih sibuk dengan redha makhluk, kita rugi. Fokus kepada kita nak redha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari ibu-ibu dirahmati Allah, aku buat macam ni Allah redha tak pada aku. Aku buat macam ni Nabi suka tak pada aku. Apa yang Allah suka, apa yang Nabi suka. Sebab kalau kita tak fokus kepada redha-Nya Allah, nafsu akan ambil tempat itu. Apa yang nafsu suka, bermalas-malasan, berehat-rehatan. Sedangkan kita tahu dunia ni memang tempat untuk berpenat. Maka sekejap je nafsu ambil tempat, dah mula dah kita bermalas-malasan. Tak jadi satu kerja pun. Akhirnya sahabat-sahabat, siapa yang rugi? Diri sendiri. Okey? Jadi kita harap redha Allah. Pasal apa hang rajin sangat buat benda ni? Sebab Allah redha kalau kita buat macam ni. Kan? Allah redha. Ni kau orang buat gotong royong kat masjid pun kau yang sibuk. Dah dia masuk dalam grup tadi, aku pun pergilah. Allah redha. Tapi orang perempuan pergi gotong royong kat masjid, jaga-jaga sikit. Kan dia pun sing-sing lengan, kau main. Angkat betisnya nampak tak perasan. Pokcik-pokcik lama dah mati bini. Tu kena sedar sikit. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya kita bantu kerja-kerja kat surau orang perempuan dengan orang perempuan. Jangan kita sibuk-sibuk kerjanya orang lelaki beramai-ramai. Haji sana sikit, saya nak tolong angkat juga benda ni. 8 orang lelaki, kita seorang perempuan. Jangan tunjuk rajin terlebih. Kan sahabat-sahabat? Alah Ustazah, tak apalah pakcik-pakcik kat surau ni dah macam bapak saya sendiri. Jangan sebut gitu. Lebih dahsyat dah macam suami saya Ustazah, tak apalah. Pelik dah. Ni bahaya. Ustazah Zai cakap sahabat-sahabat sebab ramai yang tak sedar. Duk buat gotong royong dekat surau. Dia nak bersihkan periuk, angkat sampai tak sedar ke lutut kainnya dia angkat. Pakcik-pakcik duduk ujung tu angkat bawah, kelepah-kelepah mata dia. Kena hati-hati ibu-ibu dirahmati Allah. Yang seterusnya, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Subhanallah ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu surau At-Taufiqiyah ni
ibu-ibu yang mulia, kan? Buat baik, masya-Allah, kan? Hari tu contoh kita kematian seorang sahabat. Sahabat saya Kak Nani kata, tu kawan saya daripada kecil-kecil tu Ustazah, baiknya dia, tak rugi orang jadi baik. Sampai kematinya, ya Allah orang sebut, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita sentiasa buat baik walau sekecil-kecil perkara, kita share. Jom pergi surau petang ni, ada kuliah pukul 2.45 petang. Haram Ustazah, seorang pun tak balas. Benda baik tak yang kita buat tadi tu? Benda baik. Tapi tanpa perlu sindir-sindir orang. Siapa yang tak datang, tak sedar diri dekat nak mati, kan? Orang sahabat-sahabat kita mana tahu cucu dia datang rumah ke? Niat kita share tu adalah benda baik. Tak payah perli-perli sindir-sindir orang. Kita intai-intai rumah dia. Dia bukannya tak ada masa tu Ustazah. Tu tengah menganga tengok TV. Saya intai kat tingkap dia tadi. Tak payah sibuk-sibuk. Kita dah ajak sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita doa. Kita doa, kan? Kita dulu berapa orang je dekat sini, kan? Haji Yaakob nak datang, saya kata tak payah datang lah Kok Ji, 2-3 orang je dekat surau tu. Tapi Ustazah datang juga. Saya mengajar pejabat macam tu. Ustazah minta maaf Ustazah, 7 orang je ada. Tak apa. Ustazah ngajar setengah jam pun tak apa, dia katakan. Kenapa nak setengah jam? Saya dah simpan masa saya 1 jam untuk sini. Kenapa nak ngajar setengah jam pula? Kan sama je muslimat dirahmati Allah. Lagi sekarang buat live. Orang bukan tahu pun depan kita ada berapa orang. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang penting dalam talian ni orang dapat ilmu, penganjur surau At-Taufiqiyah tetap dapat pahala. Tengok hasil istiqamah. Orang datang. Dan bahkan bila sekarang ni hati kita dah setengah jam ni contoh, mana si Pulan tu kata nak datang tapi tak datang. Tu pemalas lah tu, tidur lah tu kat rumah tu. Jangan hati macam tu. Terus ya Allah mudahkanlah urusan dia, sangkut jam kot tadi kata nak datang. Ya Allah mudahkan urusan dia, ada tetamu kot kat rumah. Percayalah nanti terkedek-kedek dia datang. Tak maaf lah lambat, ada orang pula datang rumah. Sebab saya kat pejabat macam tu. Saya cakap tolonglah jangan sangka buruk di hati. InsyaAllah kejap lagi kita toleh belakang, tiba-tiba ramai orang. Yang 7 orang duduk depan ni tadi, ramai pula Ustazah. Sebab saya biar je. Saya memang kalau bercakap saya dah tak pandang dah dengan orang. Maka saya nampak orang datang seorang. Sebab hati ni sambil bercakap pun, ya Allah mungkin ada nak datang tapi tadi ada hal. Tak apalah ya Allah, dapat sekejap majlis ilmu punya keberkatan ni datang. Jadi kita rasa seronok sahabat, sebab hati ni sentiasa berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Tapi buat jahat, walaupun hanya dengan sangka jahat, tak buat jahat tu, hati je bersangka-sangka jahat, kita takkan lapang dada. Kita lalu nanti depan rumah dia, kan aku dah kata ada je kat rumah saja, malas ni nak datang surau, dosa lagi. Faham tak sahabat dirahmati Allah? Balik dia telefon pula kawan, Minah, dia ada sebenarnya kat rumah tu, dia tipu kita tu, tetamu ada, tak ada pun aku tengok. Dosa lagi. Berapa banyak dosa kita nak buat? Sedangkan yang semalam kemarin dulu tu kita tak taubat lagi dengan Allah. Dosa dengan orang ni bukan hanya taubat dengan Allah. Dosa dengan orang ni kita pergi jumpa dia minta maaf. Kalau dia pernah kecil hati, terasa hati kita fitnah dia benda yang tak betul, berani ke kita cakap, Timah aku minta maaf, dulu aku pernah ngumpat kau. Kau ngumpat apa? Aku cakap engkau ada hubungan, ada affair dengan suami orang sebelah tu. Mau dia tengah pegang penyapu, dia pukul penyapu tu kat kita. Sebab tu kita takkan berani nak berterus terang dengan dia, betul kan? Cuma kurang-kurang kita jumpa, Timah kita ni kan duduk sekampung, manalah tahu aku tengah cakap ter dekat engkau, kan? Baik kau cakap betul-betul. Apa? Kan? Jadi kita halang kau kosong-kosong je lah kalau aku pernah. Kita sama-sama banyak dosa, kan? Jadi sama-sama berlapang dada. Tak payah kalau kawan cakap macam tu, baik kau cakap kat aku apa perkataan yang kau pernah sebut kat aku. Kau pernah carut-carutkan aku, kan? Tak payah kita ulang lagi. Subhanallah. Sebab semuanya nak dapat jiwa yang berlapang dada tadi. Ke-8, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Ibu-ibu, wallahi, ini rasa Ustazah Zai sendiri. Kenapa sampai saya bersumpah-sumpah ni? Lagi kita biarkan masa kita banyak kosong, lagi mudah kita terjebak dengan dosa. Jadi untuk kita terhindar daripada dosa, perkara-perkara lara, tolong lepas satu kerja. Ni tengah buat satu kerja ni, fikir lepas ni sampai rumah apa aku nak buat. Lipat kain dulu ke goreng cekodok dulu. Kita dah plan dah sahabat. Oh tapi asar awal sekarang, sampai rumah ambil uduk dululah, ready untuk solat asar dulu. Kita dah rancang. Maka takkan ada. Sebab tu Quran kata fa iza faraghta fansab. Ada je faragha, masa lapang, masa kosong tu cepat-cepat isi.
Ini manusia yang hebat. Jadi aku tengok kau ni tak pernah rehat, tak reti penat ke? Jawablah dalam hati, sebab aku tak nak dalam hidup aku ni ada masa kosong. Kalau kita belajar bab ni, baru kita dapat nilai. Rupa-rupanya masa kosong ni banyak menjebakkan kita kepada dosa. Faham ya? Kemudian yang ke-9, teguhkanlah kepribadian anda. Kita ada maruah diri, kita ada jati diri, kita adalah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan mudah-mudah ikut sikap orang. I nak jadi macam dia lah. Kalau cakap depan orang lelaki tu macam lembut je, kan? Rupanya kita berlembut depan orang, orang menyampah. Ya, aku tengok dah macam orang lembek tengkok dah dia ni, kan sahabat? Itu karakter dia. Kita ada karakter kita sendiri. Maka kita teruskan sahaja, tegas kita macam mana, cara kita bercakap macam mana. Oh, prinsip saya macam ni ustazah. Orang hormat kita sebab kita hidup berprinsip. Faham ya? Bukan macam lalang. Orang ni bawa ke kanan, kita pun liang lintuk ke kanan, ke kiri, kan? Kau ni macam orang tak ada pendirian. Maka Dr. Aid Al-Qarni mengajar, teguhkan kepribadian anda. Tu ada lagu Arab, kun anta tu, jadilah dirimu, kan? Perbaiki. Okey, sikap aku ni sebenarnya suka begini, tak baik ni di sisi agama, perbetulkan. Okey, Allah suka sikap yang macam ni. Tak, kita teruskan sikap itu, kerana sikap itu menunjukkan kepribadian kita yang Allah suka. Pasti dia akan meninggikan maruah diri kita. 10, terimalah qada dan qadar Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang Ustazah Zai selalu sebut, berdamai dengan takdir. Kalau kita memilih berperang dengan takdir, maknanya kamu tak beriman. Tak cukup rukun iman kamu yang beriman kepada qada dan qadar. So kalau kita mengaku kita beriman, saya dah cukup Ustazah, insya-Allah kalau mati lurus dah jenazah acik ni. Orang tua-tua suka macam tu. Apa maksud lurus jenazah ni? Sebab rukun iman semua dah sempurna. Kan? Rukun Islam semua dah buat haji dah Ustazah. Subhanallah sahabat-sahabat. Sebenarnya salah satu daripadanya kita tak buat, termasuklah kita, kenapa aku jadi macam ni ya Allah? Kenapa takdir hidup aku tak macam orang tu? Kita tanya-tanya Allah, kenapa takdir yang begitu sampai kepada kita? Itu adalah orang yang tidak terima qada dan qadar Allah. Jadi belajar untuk terima dulu. Pasti Allah akan tunjukkan jalan untuk kita melalui hidup yang telah Allah takdirkan. Tapi kalau kita bertanya-tanya kenapa tak terima, lambatlah sahabat, maka berlakulah kegagalan dalam hidup, na'udzubillah min zalik. 11, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kita dapat sulit ni, jangan melenting dulu, jangan melatah dulu, jangan marah-marah dulu, jangan berambu ayat mata dulu, orang kata. Sahabat, sedang sulit, ingat janji Allah, bersama. Bila bersama, inna ma'al usri, ulama tafsir kata dia mesti akan datang. Menjadi wajib bagi Allah ni untuk lepas engkau reda dengan sulit yang engkau dapat hari ni, bersama ini ada kesenangan. Bukan macam janjinya kita, kan kau buat yang ni, bersama usaha kau yang ni aku naikkan gaji kau hujung bulan. Bos saya tu macam tu Ustazah, cakap je lebih tapi tak buat pun. Tapi janjinya Allah, bersama sulit ini Allah siapkan kesenangan. Jadi para sahabat, dia tak fokus pada sulit, dia gembira bila dapat musibah. Kerana apa? Allah janji nak bagi senang. Bila kerjanya Allah, bukan kerjanya kita. Kalau tak dapat kat dunia, pasti di akhirat. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Indahnya minda yang boleh berfikrah begini. Seterusnya, masih ada yang ambillah hikmah daripada setiap kejadian. Kan kita selalu cakap sabar, mesti ada hikmah. Takkan bertemu hikmah kalau kita tak sanggup nak tempuh ujian itu. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekarang sedang diberi ujian. Kenapa orang berani cakap sabar, mesti ada hikmah? Teruskan. Walaupun kita sedih, walaupun air mata, teruskan. Sebab di hujungnya nanti akan bertemu hikmah. Tapi kita terus tarik handbrake, left group, tak naklah Allah uji aku seorang macam ni, kamu takkan bertemu hikmah. Jadi orang alim kalau menasihat kawan dia, dia takkan mudah-mudah cakap sabarlah, pasti ada hikmah. Kita tengok kawan kita lemau, sembahyang tak nak tempuh takdir tu, macam mana kita berani jawab kat dia sabar, mesti ada hikmah?
Sebenarnya lebih kita nasihat dia, kau jangan tinggal sembahyang walaupun suami kau baru meninggal ni. Kau ingat kau dalam iddah ni apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebelum kita bercakap sabar ada hikmah tu, sebab kita nak latih dia dalam keburukan yang kau dapat, kau tetap disuruh teruskan kebaikan. Baru nanti kau akan bertemu dengan hikmah. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab tu bila kita cakap ke orang, sabarlah, sabarlah, silap hari bulan, kita kena lempang. Kenapa? Sebab orang dah penat dengar perkataan sabar tu. Tapi kita bagi tahu dia, sabar ni bukan cakapnya aku, tapi cakapnya Allah. Orang yang sabar mana tinggal solat? Orang yang sabar mana mulutnya berkeluh kesah? Orang yang sabar mana nak salah-salahkan orang dalam ujian? Allah yang nak engkau jadi macam ni, terima dulu. Baru sebelum kita balik nanti, nak buat macam mana lagi Timah? Dah berlaku pada engkau. Kan sabarlah, mudah-mudahan ada hikmah. Setelah tadinya kita bertausiah dengan dia. Faham ya sahabat-sahabat? Kalau kita cakap sabarlah ada hikmah, dia tak tahu nak bangkit dengan cara macam mana. Kita kena tunjuk jalan pada dia. Orang bertakwa pasti Allah tunjukkan jalan keluar. Ini semua jaminan-jaminan Allah. Seterusnya sahabat-sahabat, masih ada yang selalu mengabulkan permintaan anda. Kita kata ustazah, tak ada siapa ustazah yang nak dengar cakap saya ni. Allah ada. Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Sahabat, jangan pernah takut kerana Allah tak pernah mati. Allah sentiasa wujud dan mendengar, mengetahui sampai ke dasar hati kita. 14. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Ni semalam dekat Johor saya baca. Okey sahabat, beruzlah ni maksudnya macam kita PKP hari itulah. Tak sukanya ustazah, tak boleh keluar rumah. Tapi rupa-rupanya dalam just stay at home tu, ramai orang buat bisnes apa? Kari puff frozen. Kan? Jadi ustazah, jual dekat jiran-jiran, sangkut kat pagar dia. Alhamdulillah, dapatlah RM20, RM30. Siapa nak bagi ustazah? Tiba-tiba orang tak pandai buat kek, kan sahabat-sahabat? Orang tak pandai mengait sampai macam-macam beg boleh kait. Masya Allah, tabarakallah. Hikmah kita beruzlah, tapi kita ambil masa sebab kita kaitkan dengan Nabi SAW yang dulunya sebelum diangkat menjadi Rasul, tak selesa dia duduk dalam hiruk pikuk kota Mekah yang penyembahan berhala, minum arak. So dia menyendiri, duduk di puncak Jabal Nur dalam Gua Hira. Akhirnya satu ketika Allah datangkan malaikat Jibril alaihissalam menghantarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah, bila kita banyak berdiam diri semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita pasti akan bertemu dengan satu cahaya. Itu yang Quran ni sifatnya minaz zulumati ilan nur. Daripada kegelapan datang nur, satu cahaya, itulah Quran. Baru hidup kita benar-benar terpandu dengan Al-Quran itu. Tapi kalau orang baca Quran tapi tak nak faham apa yang ada dalam Quran, ni kita belajar majlis ilmu ni sebenarnya proses untuk kita faham Quran. Sebab dari tadi saja dah berapa ayat Quran dah Ustazah Zai tolong bacakan. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Maka barulah kita sampai kepada bab 15, Allah akan mengganti yang lebih baik. Sebab tu sahabat, dalam bab ini kita jumpa beberapa ayat Quran. Jadi Ustazah nak bacakan sampai masa kita berakhir. Dan satu saranan ilmu kepada kawan-kawan kita yang dalam talian yang tiap hari follow. Kan kalau Isnin hingga Jumaat kita dah pakai kitab Fasabrun Jamil, Sabtu Ahad kita pakai La Tahzan. So bila Ustazah berada di surau At-Taufiqiyah, dia kira sekali harung lah orang kata. Sebab kalau Ustazah nak sambung pula La Tahzan dekat dinding hijau putih nanti, dah jadi 6 kuliah dah. Kereh kong pula Ustazah punya rahang bercakap banyak daripada pagi tadi kan. Jadi kita baca semula tajuk dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Jadi ibu-ibu buka muka surat 30. Okey. Nampak lagi tak? Ke gelap? Lampu surau ni kalau malam memang macam ni juga. Dia macam romantik sangat lampu dia. Kan? Lampu dia romantik sangat. Ke ada lagi lampu lain? Memang macam ni kalau malam pun. Ke entahlah Ustazah, saya tak pernah sembahyang kat sini waktu malam aja ni. Balik tanya suami kita. Okay. Kan dia macam romantik sangat. Jadi ibu-ibu boleh nampak ke tulisan dalam kitab? Subhanallah. Saya sayang ibu-ibu saya sebab saya yang 40-an ni pun kadang-kadang buka spek. Kenapa mata aku ni? Kan baru 40-an. Belum 60-an lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah kan.
Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencabut sesuatu daripada anda kecuali, ya Allah, saya baca ni pun belum habis satu perenggan dah meremang bulu roma. Sebab Dr. Aid Al-Qarni kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencabut sesuatu daripada anda kecuali dia menggantinya dengan yang lebih baik. Faham ya sahabat? Ini sebenarnya janji Allah yang para ulama kita dah buat satu khulasah, kesimpulan daripada pengalaman hidup dia, daripada ayat-ayat Quran, daripada hadis Nabi. Makna sepanjang pengalaman hidupnya menjadi orang alim, perhati kehidupan orang ni sahabat. Sebenarnya yang Allah ambil, macam Allah hilangkan daripada kita tu, Allah sedang siapkan ganti yang lebih baik. Tak, Ustazah salah, acik ni dah 60 tahun, suami acik meninggal umur 28 tahun dulu. Sempat kahwin 6 tahun je Ustazah, dapat anak 2 orang, suami acik pun mati. Tak ada pun ganti. Kan contoh. Ada juga yang ada ganti sahabat, tak sama Ustazah. Yang dulu tu baik arwah tu, sekarang lepas kahwin sebulan keluar dah perangai singa dia. Contoh, tak sama Ustazah. Sahabat, sebenarnya maksud pengganti ni jangan faham orang yang kematian suami, mana ada jarang ni sahabat-sahabat. Marah pula Haji Yaakob Ustazah sebut macam ni. Kalau orang lelaki isterinya meninggal pagi, rasa petang nak kahwin baru dah. Contoh kan sahabat-sahabat. Tapi mokcik-mokcik kebanyakannya, cik minta maaf lah, tua-tua ni anak-anak duduk dengan anak. Alah cik sihat lagi Ustazah, tak apa, cik boleh urus diri sendiri. Tapi kalau tengok, saya tak payah pergi jauh lah. Usik bapak saya, Pak tak nak kahwin baru ke? Kalau ada orang nak, bapak nak jugalah. Kan sahabat? Tapi siapa nak kat bapak ni jalan pun dah sengit-sengit. Kan dia sedar diri, tak apa kan? Tak apa Pak, kami carikan yang sengit sama-sama. Tak payahlah buang masa je nak sama-sama jaga. Jadi sekarang ni sahabat dirahmati Allah, bedridden dah bapak saya, mudah-mudahan Allah pelihara sampailah ke akhir hayatnya, insya-Allah, amin. Jadi kita nak sebut sebab apa? Bukan maksud hilang suami, meninggal dunia, ganti suami, tak. Tapi kadang-kadang berapa ramai, beremang bulu roma saya ni, ibu-ibu yang saya jumpa lepas acik meninggal suami. Saya baru balik pada Johor tahu sahabat. Seorang ibu, ni sehari dua ni ceramah saya memang oleh-oleh daripada Johor je lah. Jadi seorang ibu ni, Ustazah bayangkan saya belajar bawa kereta ambil lesen umur 58 tahun. Kan? Umur 58 tahun. Bagi orang yang tu, orang kampung, minta maaf sebut, saya biasa bawa calon-calon tajaan umrah ni, kadang tengok muka masa interview tu, oh pakcik ni dah tua kot, umur 70 kot. Tengok IC baru 58 tahun. Depa ni banyak macam sebab kerja keras kan sahabat, nampak macam kulitnya, warna kulit nampak macam lebih tua daripada usianya. Jadi sebab makcik ni nak belajar ambil lesen kereta, seorang yang nak ngajar kereta kata, ya Allah cik tak payahlah duduk kat rumah je lah. Kecil hati saya Ustazah, dia ingatkan saya dah umur 60 lebih. Tapi 58 tahun tengok IC bagi dia dah tua jugalah sebab kat kampung. Saya fikir Ustazah, saya macam mana suami saya meninggal. Saya nak kena bekerja, saya masih sihat nak pergi sana sini, saya nak bawa kereta arwah suami saya tu. Saya belajar kereta. Orang cakap-cakap saya dah tua pun nak belajar kereta Ustazah. Saya dapat lesen lulus sekali je. Dengan bangganya dia cerita kat Ustazah. Saya pun aku, biar betul makcik ni. Dia dengar kot latahzan ya sahabat-sahabat. Hari-hari saya dengar kuliah latahzan Ustazah. Seronok dengar, jadi semangat dia katakan sahabat. Acik ni 58 tahun ambil lesen. Orang ingat umur acik dah 60 lebih dah. Tak payahlah cik, suruh anak je lah nak pergi mana-mana nak hantar. Aku tetap nak belajar. Kalau aku kata boleh, aku boleh. Semangat bagi orang Kemenisah ni. Kita orang KL kot, takkan tak mampu kan sahabat-sahabat. Mereka orang kampung belajar, lulus yang muda-muda tu Ustazah. Saya kalahkan semua. Saya lulus dapat lesen masa tu, dia kata. Wah, semangat tengok makcik ni cerita. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, dulu kita manjanya Ustazah, kau tidak agaknya sampai mati saya tak reti bawa kereta. Satu. Kedua, Ustazah, jujurnya cakap dulu masa suami ada Ustazah, saya ni mengharap apa yang laki bawa-bawalah. Malas saya ni, pemalas Ustazah. Sekarang nasi lemak saya jual, kuih apa semua saya mudahkan urusan orang nak sedekah dekat surau pun alhamdulillah. Masya-Allah, anak-anak pun banyak bantu. Dulu masa bapaknya ada kerja, tidur je anak-anak Ustazah. Tak tahulah Allah datangkan rasa kesian kot kat hati anak-anak saya. Allah gantikan tu maksud bukan mati suami, dapat suami sebiji macam tu photostat. Tak.
Maknanya dari segi amalan, suami saya meninggal Ustazah, mulai daripada dia meninggal sampai sekarang tiap hari saya tak pernah tinggal Yasin. Saya niatkan untuk dia Ustazah. Dulu masa suami saya ada, jujur aja Ustazah, nak baca Quran seminggu sekali pun tidak. Nampak dah sahabat-sahabat? Ini ganti yang Allah bagi sebab menggantikan keresahan hati tu menjadi jiwa yang lebih bersemangat, lebih tenang. Faham ya ibu-ibu? So jangan faham ganti duit RM10 hilang, kejap lagi gantinya RM10 juga. Bahkan kalau kita kuat, kita semangat, kita tabah, gantinya yang datang mungkin minggu depan RM100 kita dapat. Bukan hasil haram mencuri sebagainya. Ya Allah, tak semena-mena Ustazah, anak saudara yang dah lama tak ziarah kita tu bagi duit RM100. Saya tak sangka anak saya tak pernah bagi RM100. Ini kok gantinya saya redha hilang RM10 yang hari tu. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi ini maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti yang lebih baik. Tetapi itu apabila anda bersabar dan tetap redha dengan segala ketetapannya. Nak dapat ganti yang dimaksudkan tadi ada syaratnya. Syaratnya kita garis besar-besar kat situ sahabat. Bersabar dan tetap redha dengan segala ketetapannya. Tak sabar. Siapa ambil duit mak RM10 tadi? Kamu ni memang pencuri macam bapak kamu juga kan? Pula dah. Marahlah anak kita tu. Mak ni main tuduh-tuduh je. Mak yang letak kat mana-mana entah tadi. Kan sebab tu dalam pagi tadi punya Ibu Ratu Hatiku TV Al-Hijrah kan sahabat, rupanya ada satu komen tu dia kata macam mana pula kalau mak dia mulut asyik mencarut-carut, mencaci-caci anak sendiri. Kita bukan sedikit mengalami situasi macam ni. Sepatutnya ibu menunjukkan contoh yang baik. Tapi ada masalah sikit yang dicaci maki, dicarut-carut anak sendiri. Kan kadang-kadang yang paling sedih tu dia sebut segala nama binatang dekat zoo negara tu. Mentang-mentang dekat dengan zoo rumahnya. Kan kau ni memang tenuk sungguhlah. Tenuk tak apa kalau disebut balik bayar tu sahabat-sahabat. Jadi kalau anak tu nak menjawab, saya ni anak mak tau, binti bapak. Kan sebenarnya siapa yang tenuk tu? Kan muslimat. Sebaik dia tak jawab macam tu. Kita senang-senang je sebut nama binatang tu dekat anak kita. Subhanallah sahabat, tak sayang ke benih yang bercantum dengan halal? Tak sayang ke sahabat-sahabat yang kita susah payah terpercik darah di sana sini? Ibu yang baik adalah ibu yang tak sampai hati nak melepaskan jahat mulut tu kepada anak. Sebab kita tak sedar itu adalah doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan tiba-tiba bangkit tidur kejut anak, mana anak aku? Tenuk pula bawah selimut ni. Bahaya sahabat-sahabat. Sebab kita duk sebut benda tu hari-hari. Na'udzubillah min zalik. Tetapi itu apabila anda bersabar dan tetap redha dengan segala ketetapannya. Kita tengok satu hadis Nabi, man akhadtu habibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Barang siapa yang aku butakan kedua-dua matanya, ujian buta kan? Bapak saya dalam bedridden sekarang matanya tak nampak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya terkenang sebulan sebelum mak saya meninggal pun, mata mak dah tak nampak ni kenapa. Kita sedih, bawa pergi doktor. Doktor kata memang dah tak boleh buat apa puan. Mungkin kencing manis punya ni, makan saraf mata sebagainya. Kita redha balik. Walaupun kita sedih tak nangis depan dia. Tapi kita cakap tak apa mak, Allah tarik ni sebab mak dah puas dah anak cucu mak. Semua dah banyak dah jasa pada mak. Tak apa, mana tahu Allah boleh gugurkan dosa-dosa mak selama mak melihat. Dosa mata kita ni banyak. Benda yang sama saya sebut dengan bapak saya. Tak sangka sahabat saya, memang langsung tak sangka. Mak dulu macam tu, bapak pun sekarang hilang pandangan matanya. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, fasabara, lalu dia bersabar. Kita pujuk dia supaya sabar. Tak apa, bukan nak lari main bola pun pak sekarang ni. Kami yang bawa bapak pergi bilik air, tak apa. Kan sahabat-sahabat, kita nak dia tetap bersyukur kerana dia masih dihidupkan oleh Allah, masih lisannya boleh menyebut Allah. Pandang yang tu dulu. Nescaya akan aku ganti dengan syurga. Hadis macam ni kalau kita ziarah kawan kita yang buta, tak hafal bahasa Arabnya, ada satu hadis tu Nabi bagi tahu, barang siapa yang aku butakan kedua-dua matanya lalu dia bersabar, nescaya aku akan ganti dengan syurga. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan Ustazah Zah yang cakap, Nabi yang cakap. So kalau kita faham ayat Quran janjinya Allah, hadis Nabi yang Nabi tak pernah menipu, kita sampaikan pada kawan-kawan kita yang diuji musibah macam ni. Gembira tak dia? Kan bahagia tak dia? Kan ataupun ada syurga tu lambat lagi, aku nak mata aku sekarang. Kita tinggal aje lah dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab nampak sangat kecacatan pada imannya.
Kita nak orang beriman ni kalau dia layan dengan sabar, gantinya Masya Allah syurga. Berlari-lari di dalam syurga nanti. Matanya Allah kembalikan semula. Tapi di dunia orang celik, Quran dalam surah Taha ada cerita betapa ada ramai orang yang bangkit di mahsyar nanti dalam keadaan matanya buta. Kenapa? Antaranya tafsir ayat tersebut menyatakan kat dunia ni ada mata tapi tak diguna tengok yang baik-baik. Kat dunia ni ada mata tapi ayat Quran pun tak pernah dibaca melalui matanya. Allahu Akbar. Dia tanya Allah nanti, pasal apa aku bangkit kat mahsyar ni, kenapa gelap? Aku tak nampak apa pun. Sebab dulu engkau boleh melihat tapi engkau gunakannya ke arah maksiat. Lebih baik jadi orang buta kerana dengan butanya dia tak dapat melihat dengan maksiat. Faham ya sahabat, ni hadis Nabi. Baik, hadis lagi, man salabatu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba awatuhu minal jannah. Siapa saja orang di dunia ini yang kekasihnya aku cabut nyawanya. Kita kasih siapa ibu? Saya meninggal suami ustazah, saya meninggal anak ustazah, bukan seorang dua orang. Saya meninggal kawan baik saya ustazah. Tengok ni Nabi kata, siapa saja orang di dunia ini yang kekasihnya aku, kata Allah, cabut nyawanya, kemudian dengan cobaan yang aku timpakan ini dia bersabar dan mengharap pahlaku, niscaya akan aku ganti dengan syurga. Allah ya Karim, sahabat-sahabat. Apalagi nikmat yang mengatasi segala nikmat selain daripada nikmat syurga. Tapi kan kita yang sekarang ni perasan, aku kot syurga tu, suami aku meninggal, anak aku meninggal, aku kot syurga tu. Tapi cek balik, sabar ke aku hari tu? Mengharap pahala ke aku hari tu? Bukankah aku menyalah-nyalahkan Allah? Kenapa matikan suami aku, anak kecil-kecil lagi ni Allah? Itu orang yang tak mengharapkan pahala Allah. Jadi kan indah kalau kita ada ilmu, datang ujian yang begitu sahabat, kita nak merungut-rungut, kita nak berkeluh kesah, kita stop dulu lidah kita. Aku dah belajar dah hari tu ya Allah. Syaratnya aku sabar, syaratnya aku mengharap pahala daripada engkau. Tolong kuatkan aku ya Allah. Jangan bagi mata aku sentiasa menangis, rugi aku ya Allah, nanti semua kerja tak jadi. Kita minta kekuatan daripada Allah. Subhanallah. Yakni barang siapa kehilangan anaknya tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd. Apa makna Baitul Hamd? Istana pujaan. Ya Allah, ibu-ibu yang kematian anak boleh tulis dah kat pintu rumah Baitul Hamd. Apa ni sahabat-sahabat? Istana pujaan. Mak mimpi apa ni? Tempah khot dekat orang tulis Baitul Hamd. Sebab ada ni mak belajar dalam latahzan, orang yang dihilangkan, dicabut nyawa anaknya sedang ibu ayah tu sedang nak berseronok dengan anak tu. Faham ya? Mana ada ibu ayah yang tepuk tangan, ye mampus dah anak aku ni, syoknya. Ini ibu yang cacat akal. Anak tu tak betul-betul khidmat pada kita pun, dia mati kita nangis juga. Adik-beradiknya, alamak eloklah dia mati kan, mak kata abang tak pernah bagi duit. Kau ni anak aku ni, duit tak penting, yang penting nyawa anak aku. Tahu pula kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya dengan sabar kita tu dibinakan Baitul Hamd, istana pujaan. Silakan anda kiaskan kejadian tersebut dengan kehidupan anda, kerana yang dipaparkan di sini sekadar contoh. Ustazah, saya pula ujian saya macam ni. Sabar, mengharapkan pahala atas ujian itu, maka Allah gantikan dengan syurga. Tu maksud Dr. Aid Al-Qarni. Tak danlah aku nak tulis semua ujian kau satu persatu kat sini. Tapi apalagi ujian yang dahsyat selain daripada kehilangan orang tersayang. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Rumah saya terbakar ustazah. Moga dengan sabar dan mengharapkan pahala itu, maka Allah gantikan dengan istana pujaan tadi. Subhanallah. Maka anda tidak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa anda, kerana yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti dan ganjaran yang besar. Dr. Aid Al-Qarni pujuk kita macam itu. Jadi penuntut ilmu kitab Latahzan, bila diuji besar atau kecil, yang dia nampak sahabat-sahabat, nantinya dia akan digantikan dengan syurga, dengan balasan dari Allah. Contohlah yang rumah terbakar tadi. Jiran saya yang saya cerita kebakaran rumah, sampai sekarang rumahnya belum siap di repair lagi. Tapi kan sahabat, ada jiran yang sangat baik, bagi dia duduk rumah dia yang satu lagi.
Tak apa kak, tak payah sewa rumah mana-mana, duduk je rumah saya tu, memang saya balik hujung-hujung minggu je. Dekat je pun dengan Keramat ni, Masya Allah, saya dengar bahagianya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tak mungkin sama dengan rumah dia sendiri. Betul kan? Dia berusaha nak siapkan rumah dia juga. Tapi kita boleh bergurau bila kita ada ilmu ni, kak apa sangatlah balasan rumah yang kawan tu pinjamkan rumah dia. Kalau akak reda dengan rumah yang terbakar hari tu dan mengharapkan pahala, di sana gantinya adalah syurga. Balasan Allah ni luar biasa. Jiran tadi, kak saya bagi rumah je kak, bil elektrik bayar sendiri tiap bulan. Contoh sahabat-sahabat, takkan sesempurna balasan Allah. Jadi tolong jangan mengharap balasan manusia, kita harap balasan Allah pasti lebih indah. Sama macam orang buat jahat kat kita. Kita nak balas macam mana? Setakat padan muka kau, aku buat laporan polis, dah kena sumbat dalam penjara 3 tahun, merengkoklah kau dalam penjara. Rupanya lepas dia keluar penjara lagi jahat dia buat kat kita sahabat. Sebab dalam dia memang jahat, tak berubah-berubah. Tapi kalau kita serahkan dia kepada Allah, apa yang Allah boleh balas kepada dia? Jauh lebih dahsyat. Kita setakat nak penjarakan orang, kat dalam penjara tu makan 3 kali sehari tau. Subhanallah. Tapi kalau Allah balas kat dia, jauh lebih dahsyat lagi. Jadi tak perlulah kita balas kejahatan dengan kejahatan semula. Kita minta lembut hati kita, belajar untuk balas dengan kebaikan. Subhanallah sahabat-sahabat. Para waliullah, wali-wali Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapat penghormatan yang agung di syurga Firdaus. Buktinya apa Ustazah? Surah Ar-Ra'd ayat 24. Suratul Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian kerana kalian telah bersabar dalam mentaati Allah dan menerima cobaannya. Syurga adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Maka bila kita diuji, nampak dulu jalan sabar. Sahabat, orang yang sabar lidahnya berhenti berkeluh kesah, diganti dengan zikrullah. Orang yang sabar tidak menyalahkan orang tu orang ni, bahkan menyalahkan Allah. Tapi mungkin ada kesalahan dirinya yang Allah nak bersihkan dosanya melalui ujian itu. Faham ya? Seterusnya, apapun kita harus selalu melihat dan yakin bahawa di sebalik musibah terdapat ganti dan balasan daripada Allah yang akan selalu berakhir pada kebaikan kita. Apapun yang Allah bagi, Allah akan pastikan setiap kita ni berakhir dengan kebaikan. Buktinya apa? Surah Al-Baqarah 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bila dalam hidup ni kita dah dapat keberkatan yang sempurna dan dapat rahmat Allah ya Karim. Orang senang tapi dia tak dapat rahmat dari Allah, hidupnya takkan tenang. Orang susah, dia dapat rahmat daripada Allah, sahabat, dia tak menyusahkan orang lain. Tenang je hidup dia. Orang pun pelik. Driver duduk satu kereta dengan bos besar dia. Bos besar duduk belakang lah, driver duduk depan. Tapi bos besar gaji puluh-puluh ribu yang menggajikan diri driver itu, sahabat, tiap-tiap hari, Mat, kau ada duit tak, Mat? Ada bos, kenapa aku nak beli buah kelapa sekejap kat ni? Tak ada duit RM5 lah, duit aku semua duit plastik, dia kata kan. Pinjam duit Mat, pagi-pagi Mat, rumah kau jual nasi lemak ayam yang sedap tu kan, kau beli kat aku pagi-pagi, RM5 bos, nantilah aku bayar. Tak bayar-bayar sampai kesudah, sahabat. Tapi driver kata, aku tak pernah minta dia belanja, kan sahabat? Ada je duit aku, beli air kelapa ke, beli apa ke, cash je aku bayar. Subhanallah, kenapa ya sahabat? Orang yang kaya nampak lebih meminta kepada orang yang miskin, sebab sebenarnya tak ada rahmat dalam hidup dia. Tapi orang miskin nampak pendapatannya kecil, disebabkan berkat dan ada rahmat bertambah-tambah. Puas dia dengan yang sedikit, cukup dia untuk sikit masuk sedekah pergi masjid, masuk RM2. Orang yang kaya pula yang tak masuk duit dalam tabung masjid. Contoh,
Sebab itu kita kena minta dengan Allah, pandang aku dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jangan lepaskan aku daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata. Hidup ni sakit kalau tak dapat rahmat dari Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta rahmat, minta rahmat. Baik, jangan pula yang suami saya nama Rahmat, Ustazah bahagia je. Lepas tu ada pula nama suami saya Rahmat, tak bahagia pun saya Ustazah. Tak ada kena mengena. Ini rahmat kasih sayang Allah. Baik, apa lagi? Suratul Baqarah kita dah baca. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang yang mendapat bencana. Hidup kita tak lari dari ujian, musibah atau bencana. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So ayat Quran tadi, hadis Nabi tadi merupakan pujukan Allah kepada kita. Sebab tu orang alim hidupnya tenang. Dia tak kata Allah tak datang pun pujuk aku. Dia ni kenapa pula cakap macam ni? Dia tahu ke bahawa kita takkan bertemu dengan Allah kecuali nanti selepas mati di dalam syurga. Maka macam mana cara kita merasa dipujuk oleh Allah? Ayat-ayat inilah sahabat. Tapi sebab kita tak ambil tahu tentang pujukan Allah, maka kita takkan tenang dalam hidup. Jadi orang yang belajar, pasti dia mengajar hidupnya sendiri seperti orang terpelajar. Nampak susah tapi senang dan tenang hidupnya. Baik. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan lebat kita Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Maknanya Dr. Aid Al-Qarni kata, kita kata dah 40 tahun saya menderita Ustazah. Acik rasa acik boleh hidup tak untuk 40 tahun akan datang? Taklah Ustazah, kencing mani, darah tinggi semua dah ada ni. Rasa acik macam keturunan acik 60 tahun semua mati dah. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka lama-lama nak hidup pun Ustazah kalau 80 tahun takut nyusahkan anak-anak je nanti. Jadi acik dah ready dah ni bila-bila je. Contoh sahabat, umur dunia ini sangat pendek. Maknanya kita nak sakit, nak perit, nak diuji sekejap je, bukan lama mana. Tapi kalau diuji di sana, dihumban dalam neraka selama-lamanya. Sahabat, apa kata Dr. Aid Al-Qarni? Adapun akhirat lebih baik dan kekal, maka fokuslah kepada kehidupan kita yang selepas mati. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, dia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Masya Allah. Patutlah sahabat Nabi bila faham ayat inna ma'al usri yusra, dia dapat musibah, dia akan berlari, ya Rasulullah aku dapat musibah. Kalau kita kan pelik, kau dapat musibah, kau dapat nikmat, dapat musibah. Tapi kenapa happy pula dapat musibah? Sebab bersama ini Allah siapkan kesenangan. Kalau tak senang kat sini pun kat sana Allah janji. Ni diulang lagi dalam kitab ni. Dia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Maka kita perlu sabar, ibu-ibu, tak ada pilihan. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, dia akan hidup bahagia di akhirat. Masya Allah, beri kuatlah. Sebab tu Ustazah Zai kalau jumpa orang-orang miskin, hantar bantuan, dengar cerita mereka. Ni ada lagi ni sahabat, Ustazah ni anak yang Ustazah taja hari tu untuk masuk UKM tu, lulus hebat Ustazah, keputusan dia nak masuk pula semester kedua ni. Duit lagi, dalam hati astaghfirullahalazim. Aku janji hari tu setiap semester ke aku nak bagi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi niat orang tu susah. Memang susah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sampai nak masuk universiti, nak berhenti kerja, nak tolong keluarga. Sampai bila? Kalau dulu abangnya pun begitu, kakaknya pun begitu, peluang ada. Setiap semester ni bukannya banyak pun, 2,000 lebih. Kita tong-tong sikit-sikit sahabat-sahabat dirahmati Allah, sambung belajar, sambung belajar. Masa tu tak lama mana sebenarnya. Anak buah saya, Umi, kakak dah dapat degree, alhamdulillah hari Selasa ni nak konvo. Terima kasih atas segala doa sumbangan. Kau nak konvo dah, bukan baru semalam ke kau sambung belajar? Kan sahabat? Sebab dia yang melalui, Umi ni sabar je lah, 3 tahun lebih dah tahu. Kita kata, oh ya Allah Tuhan, begitulah masa pendek sebenarnya. Kalau kita tempuh sahabat-sahabat, kita tak berasa. Tapi sebab kita tunggu lambatnya tu yang jadi lambat tu. Kan, jadi bersabarlah untuk bahagia di akhirat nanti. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya menginginkan kenikmatan dunia sahaja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan takut tidak selesa hidup di dunia. Masya Allah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya raya sebenarnya.
tapi tak memilih hidup kaya. Ada je terus ingat untuk dirinya sikit je, tapi ingat untuk orang lebih. Allahu Akbar sahabat. Kalau ada ulama yang sangat marah kalau kita kata Nabi Muhammad ni miskin, seperti menghina dia. Sebenarnya dia berhak kaya, tapi dia memilih cara hidup miskin supaya tawaduknya kepada Allah lebih. Faham ya sahabat-sahabat? Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia sahaja, sehingga mereka selalu beranggapan bahawa musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Dapat ujian dia rasa macam nak mati sungguh dah. Ustazah, saya kena berhenti kerja. So, macam mana saya nak makan semua? Awak reti satu kerja tu je ke? Cubalah buat kerja-kerja lain. Gaji kecil ustazah kerja tu. Sabar dengan yang sedikit. Allah akan cukupkan. Pada masa yang sama hantar resume sana sini, insya-Allah sahabat sekarang hidupnya dah pulih balik. Tapi kalau memang PKP 2 tahun tu dia duduk goyang kaki, habiskan duit simpanan, saya memang tak reti kerja lain, ustazah reti kerja ni saja. Akhirnya bercerai laki bini. Terpisah di mana anak-anak, sebab konon sombongnya, saya memang tak reti buat kerja lain, saya reti buat satu kerja ni saja. Sedangkan Allah bagi kita akal. Kita boleh mengusahakan macam-macam. Sebab tu saya sebut orang yang rajin takkan miskin. Orang yang bermalas-malasan, nanti bila kapal terbang dah terbang balik, baru saya boleh kerja jadi pilot. Rupanya lepas PKP orang tak payah panggil lagi dia. Duit simpanan habis. Isteri dah marah-marah sebab dia malas nak mengusahakan cara lain. Ini kisah benar. Orang dalam PKP ada yang makin kaya tau sahabat, tapi ada yang jatuh muflis terus. Ini sebenarnya Allah nak tengok kita handle diri kita ketika ujian PKP itu bagaimana. Mereka juga akan beranggapan setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gelita selamanya. Ini adalah kerana mereka selalu memandang ke arah bawah tapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tidak berharga ini. Ini masuk dalam bab yang sebelum ni kami belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada 2 orang yang dipenjarakan. 2 individu. Seorang asyik tengok langit, bila waktu siang terang, cerah, ada harapan nanti aku keluar masih boleh tengok matahari. Positif minda dia, bahagia dia walaupun duduk dalam penjara. Yang seorang lagi sugul, asyik pandang tanah yang gelap. Maka dia hidup dalam penjara. 2 keadaan manusia, yang seorang sangat positif, akhirnya dia dapat kebaikan walaupun duduk dalam penjara. Yang seorang negatif, bersangka buruk, matilah aku dalam penjara ni, akhirnya dia tak dapat manfaat apa-apa. Maksudnya hidup ni sahabat, kita jangan menyalah-nyalahkan takdir yang berlaku dalam hidup kita, tapi Allah nak tengok bagaimana kita bangkit dalam ujian itu. Okey, sikit lagi boleh bertahan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita nak keluar pun hujan, walaupun ustaz mungkin dah sampai nak ambil ustazah. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada kalian. Suami saya mati, kitab ni kata tak ada yang hilang. Allah sedang menggantikan dengan sesuatu. Kalian justru beruntung kerana Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya dengan surat ketetapan yang di celah-celah huruf kalimahnya terdapat suatu kelembutan, kasih sayang, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Masya Allah. Dalam setiap ujian tu, patutlah sahabat, barulah kita reti nak bangkit bila kita jatuh. Kan sahabat? Bila dah jatuh tu baru kita usaha nak bangkit macam mana. Maka dalam bangkit itulah satu proses. Maka oleh itu siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, dia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, pola fikir yang panjang. Dengan begitu dia akan menyaksikan bahawa buah manis daripada musibah itu adalah ada ayat Quran yang dihadiahkan dalam Al-Hadid 13. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Lalu dirikanlah di antara mereka, yakni orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, dinding yang mempunyai pintu yang di sebelah dalamnya ada rahmat, yakni syurga, dan di sebelah luarnya ada seksa, yakni neraka. Takkan sama orang yang diuji menerima dengan redha, itulah orang beriman, dengan orang yang diuji dia menyalah-nyalahkan Allah, itulah orang tak beriman. Nanti
di kampung akhirat dia akan dibenakan satu tembok yang besar. Kenapa aku tak boleh masuk ke dalam tu tempat yang cantik indah? Hei, kau dengan dia tak sama. Dulu ketika dia diuji, dia kembalikan pada Allah dengan redha, dengan sabar dia mengumpul-ngumpul kebaikan pahala yang lain. Tapi engkau sentiasa dalam keadaan menyalah-nyalahkan Allah. Engkau tak redha, engkau duduk dalam lemau, dalam malas. Faham ya sahabat-sahabat? Maka engkaulah orang-orang sebenarnya yang munafik di sisi Allah. Tak layak dia untuk dimasukkan dalam pintu rahmat itu. So ini adalah gambaran sahabat untuk kita memujuk hati. Aku takkan samakan. Ini Ustazah kata, ini gelas yang cantik, ini kurang cantik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh. Jadi kita kata, mana Aci Ustazah? Dia ni daripada kaca, saya ni daripada ni mana Aci Ustazah? Tak ada cerita Aci-Acinya kat sini sahabat. Kita cari redha Allah, kita yang dapat. Sebab tu ada bahasa orang yang, kenapa dalam syurga tu orang sedang ketawa, tersenyum, gembira? Kerana dulu dia banyak menangis di dunia, lalu dia redha dengan ujian yang Allah beri. Kamu pun diuji juga, tapi kamu tak redha dengan ujian yang Allah beri. Maka mereka itu sekarang berbahagia di syurga dan kamu menerima azab dalam neraka. Seorang yang faham, yang alim tentang janji-janji Allah seperti ini, no, aku bila ditimpa musibah minta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Engkau berkehendak jadi macam tu, bantu aku untuk kuat ya Allah. Aku takkan jadi manusia yang menyalah-nyalahkan takdirnya Allah. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama dan lebih mulia. Inilah isi kandungan bab 15. Rasa macam mana ibu-ibu dirahmati Allah? Balik anak kan, mak, suami dah tak sayang dah kat saya. Kita tak adalah, laki kau tu memang macam tu. Tak ada sahabat. Kita pula nambah-nambah dosa. Engkau dah macam mana kan? Macam mana usaha diri sendiri, apa sebab jadi macam tu? Kadang-kadang kita tak sedar salah diri kita ni. Subhanallah. Kita dah cuba nak perbaiki, nak bina balik masjid yang runtuh, tapi tetap gagal contohnya. Jangan pula anak tu dah sedih kena tinggal suami, kita pula menyalah-nyalahkan dia lagi. Terima sahabat, pasti yang diambil oleh Allah ada gantinya. Mana tahu nanti yang datang bersanding dengan engkau dalam syurga, kan? Bukan laki yang macam tu lagi, tahu. Macam tu. Kita pujuk anak kita dengan ilmu yang kita belajar hari ini. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam talian dapat manfaat. Yang hadir lebih-lebih lagi, moga Allah redha dan Allah ampunkan dosa-dosa kita.